yang ke-30. Rakaat yang kedua kita mulakan dengan ayat yang pertama. Tak bolehlah surah yang sama. Contohnya kita baca surah Yasin. Kita rakaat pertama kita mulakan salamun qaulan min rabbir rahim wa amtazu yauma ayyuhal sampai habis. Tapi lepas rakaat kedua kita baca bismillahirrahmanirrahim Yasin, surah yang sama. Khilafus sunnah. Tetapi kalau kita sembahyang sah ke tak? Sembahyang sah ni. Sebab apa? Sebab itu bukan rukun sembahyang, itu sunat sahaja. Surah bacaan surah lazim itu sunat sahaja. Bab sembahyang tidak menjejaskan sah ataupun batal, tetapi kurang pahala sebab makruh melakukan sedemikian. Ataupun kita tak ikut tertib. Rakaat pertama kita baca wadduha. Okey. Rakaat kedua kita baca sabbihisma rabbikal a'la. Sedangkan dalam surah Al-Quran tertibnya sabbihis dulu, barulah wadduha. Maka itu pun dipanggil khilafus sunnah. Sah tak sembahyang? Sah, tapi tidak ada pahala tertib surah. Tak ada pahala surah. Sebab pada rakaat yang pertama kita disunatkan panjangkan sedikit bacaan surah berbanding dengan rakaat yang kedua. Kalau pada rakaat pertama, kalau kita baca tabat yada, rakaat kedua bacalah inna a'tayna. Yang pendek lagi dan di bawah surah itu. Bukan tabat yada wattin. Wattin wa zaitun rakaat pertama, maka rakaat kedua bacalah inna a'tayna. Kalau rakaat pertama kita baca qul wallah, rakaat kedua bacalah qul a'udzu birabbin nas. Itu disunatkan tertib bacaan surah. Tapi kalau kita baca secara ramban tak tertib pun sembahyang sah. Sebab itu surah yang disunatkan untuk kita baca, bukan wajib, bukan rukun. Okey. Boleh baca keluar Allah pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Ada pada zaman sahabat, pada zaman Nabi SAW dulu, seorang sahabat yang mana dia ni suka sangat baca surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua pun Ikhlas, sembahyang subuh pun surah Al-Ikhlas. Tahu tak surah Ikhlas surah apa? Qul huwallahu ahad. Sehingga kan sahabat lain pergi mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, ada sahabat kita seorang ni pelik sungguhlah jadi imam. Kita nak lantik orang lain, dia lebih faqih, dia lebih alim. Tapi setiap kali dia jadi imam, qul huwallah sahaja, qul huwallah sahaja. Maka Nabi kata orang ini orang yang baik, sahabat yang baik. Sebab ia cinta pada surah Al-Ikhlas. Sebab surah Al-Ikhlas itu menceritakan tentang tauhid, tentang keagungan Allah, tentang Allah itu esa, Tuhan tak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah lah tempat dituju oleh semua makhluk. Maka orang ni bagus. Maksudnya tidak ada masalah nak baca mana-mana surah, tapi kalau boleh pelbagaikanlah. Macam mana perbagaikan? Banyakkanlah menghafal, banyakkanlah hafal. Ni kalau tengok dia, ni Pak Imam Kuhullah ni. Ni Pak Imam Qul a'udzu birabbin nas ya. Ni tu imam wadduha je. Kalau dia naik tak ada benda lain. Wadduha, wattin, inna a'tayna, qul huwallah, qul a'udzu bin nas, qul a'udzu bil falaq. Macam tidak ada surah-surah lain. Perbagaikanlah. Yang mana-mana jadi imam tu perbanyakkan hafazan. Banyakkan hafazan. Sekali-sekala nak juga dengar Pak Imam baca Yasin ke, Pak Imam baca surah Ar-Rahman ke, Al-Waqiah ke, Tabarakallazi ke. Nak juga dengar Pak Duana. Takkan qul Allah tiap-tiap hari. Sebab apa? Sebab macam Al-Quran tu qul Allah sahaja. Memang qul Allah ni banyak khasiat, banyak fadilat dia di sisi Allah, di sisi manusia, banyak. Tetapi Al-Quran diturunkan bukan saja qul Allah, banyak lagi surah-surah lain. Dalam surah Al-Baqarah pun banyak. Tak boleh hafal semua, ambil surah-surah ayat-ayat tertentu, ayat kursi, ayat permulaan surah Al-Baqarah Alif Lam Mim ayat 1 hingga 5. Lepas tu Amanar Rasul ayat yang terakhir, ambil yang tu sahaja. Sekurang-kurangnya segar sikit makmum dengar. Allahu Akbar. Jarang dah dengar ayat kursi. Ni baru imam baca ayat kursi dalam sembahyang, segar rasa. Ni asyik wallah qul azminah. Boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah, tak berdosa. Dapat pahala sunat baca surah. Tetapi
rasa tak sedap lah, rasa tak sedap. Asyik keluar Allah, wadduha, alam nashrah, watti, tu je. Tetapi tengok keadaan lah, kalau kita ni, surah kita ni ramai yang tua-tua, yang sakit lutut, yang kena sleep disc, yang kena selalu tiap-tiap minggu baca pendek-pendek lah, jangan panjang sangat. Ni baca mentang-mentang hafaz surah Yasin ayat 1 sampai 83, habis dia pulung habis. Kesianlah orang belakang. Nak habiskan tu. Tidak disunatkan untuk kita baca bismillah ketika kita nak baca ayat kursi di dalam solat. Tak disunatkan. Bukan saja ketika solat, di luar solat pun kita tak disunatkan baca bismillah ketika baca ayatul kursi. Lepas kita wirid, ada tak kita baca bismillah? Lepas saja kita baca al-Fatihah, kita bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah, tak ada. Tidak disunatkan. Jadi kita boleh baca saja macam tu. Kalau baca macam mana ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Sembahyang kita tidak terjejas, sah solat kita, ma fi mushkilah. Okey, ada lagi soalan? Solat, katalah kalau kita solat kan, tak habislah solat ni. Tak habis, macam mana? Macam mana? Solat 4 rakaat lah. Solat 4 rakaat? Ya. Hukum dia, tengok keadaan kita selepas solat tu macam mana. Kalau kita dah habis sembahyang tu, kita siap pergi makan, minum air semua, kena sembahyang semula lah. Kita sembahyang Zuhur 4 rakaat, tapi kita buat 3 sahaja. Lepas tu kita teringat. Bila masa kita teringat tadi? Kalau lepas salam baru kita teringat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, raut muka, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Teringat, aku buat 3 rakaat. Ingatkan sembahyang maghrib, rupanya sembahyang asar, nampak gelap nak hujan macam sembahyang maghrib. Maka waktu terus bangun tambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Macam tu, tambah je. Sebab ini berlaku pada Nabi SAW. Apabila Nabi SAW tidak cukup rakaat, maka waktu tu sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah telah bertukar wahyu turun sembahyang sembahyang ni, sembahyang 4 rakaat tu jadi 3 rakaat? Maka Nabi terus bangun dan sempurnakan 1 rakaat, kemudian bagi salam, sujud sahwi dulu baru bagi salam. Maka macam itulah keadaan kita. Tetapi kalau dah lama dah, siap keluar lagi masjid, bercakap, bersembang, berloya dengan orang, 3 rakaat. Aku ingat waktu maghrib, rupa-rupanya waktu asar. Sebab gelap nak hujan hari. Maka waktu tu kena sembahyang semula. Tak boleh nak sambung balik lah. Sebab bercakap lebih 6 patah perkataan yang difahami. Tak boleh ya. Sembahyang semula dipanggil sembahyang i'adah. Ulang kembali, bukan qada. Jangan niat qada. Qada apa? Tadi sembahyang i'adah. Sebab apa? Sembahyang tadi tidak sah. Tidak sah. Ulang kembali sembahyang tadi. Sembahyang tadi. Tak. Lebih rakaat tengok pada keyakinan kita. Lebih tu siapa yang tengok? Kalau saya tengok abang yang lebih rakaat, 5 rakaat contohnya. Abang kata, maaf ustaz, saya memang yakin 4 rakaat saya buat. Maka sah sembahyang kita ikut kepada keyakinan kita sendiri. Kita yang semayang, walaupun orang lain tengok kita buat 5 rakaat, tapi kita yakin sungguh-sungguh bahawasanya kita buat 4 rakaat, maka sahlah 4 rakaat. Tak perlu nak ikut orang, bab rakaat jadi. Macam juga ijtihad kiblat. Kita yakin pergi dalam hutan tak tahu, kawan kita 3 orang, 4 orang. Kawan kita kata, sebelah kanan kiblat. Tak, aku rasa surau di Taman Mutiara sebelah sini, aku rasa sebelah ni kiblat. Dia yakin sebelah kanan, dia semayang sebelah kanan. Kita semayang sebelah kiri. Sebab apa? Keyakinan kiblat berbeza. Sah yang mana? Dua-dua ni sah. Ikut ijtihad untuk arah kiblat. Tu je kita boleh ijtihadnya. Benda lain tak boleh ijtihad. Ulama-ulama yang mujtahidin saja boleh ijtihad hukum-hukum lain. Melainkan hukum-hukum tertentu. Macam tadi lah, bab rakaat semayang. Kemudian bab arah kiblat. Itu sahaja. Bab lain jangan kita nak ijtihad sebarang. Saya ijtihad minum arak ini
Tak boleh lah. Saya ijtihad bahawasanya makan kokain ke, candu ke, walaupun mabuk, maka tidak haram. Itu bukan bidang kita untuk ijtihad, itu bidang ulama. Kita ijtihad yang tertentu sahaja, arah kiblat yang mana kita tak tahu dah. Matahari dah tak ada sebab gelap. Kemudian kita nak buat panduan, lepas tu kita pun tak belajar macam mana nak guna matahari, sebelah mana waktu asar ke waktu tak tahu. Waktu ni kita ijtihad saja, agak-agaknya surau sebelah ni. Tapi aku datang tadi ke gunung ni, ke bukit ni sebelah ni. Macam ni lah. Maka kita pun teruskan sembahyang, sah sembahyang kita. Walaupun kawan kita ijtihad sebelah lain daripada kita, maka sahlah sembahyang dia, tak apa. Okey. Ada lagi? 2 minit lagi. Pak Duan, ada? Kalau kita sembahyang, boleh tangan bergoyang, kaki bergoyang. Tangan bergoyang, kaki bergaru dalam mazhab Syafi'i tidak boleh lebih daripada 3 kali anggota besar. Kalau nak garu lebih 10 kali pun tidak ada masalah, tapi dengan syarat tertentu. Contohnya kita bergaru, jari sahaja yang bergerak. Kalau macam ni lebih 3 kali batal. Jari saja bergerak. Yang ni 1000 kali pun tak apa. Siapa keluar isi pun tak apa. Garu. Sebab ini dipanggil sebagai anggota kecil. A'dha'us sighar. Anggota besar tangan macam ni. Kalau kita menjeling kita, menjerit. menjeling. Menjeling boleh. Boleh. Oh, itu batal lah. Menjeling tidak batal. Tidak batal solat. Kalau kepala bergerak pun tak apa. Kepala ni dikira sebagai anggota kecil. Sembahyang Allahu Akbar, tengok kanan. Pak Sul kah? Contoh. Maka sah tak sembahyang? Sah. Kepala ni anggota kecil. Cuma ketika kita solat, makruh melihat di atas. Nak tengok kanan kiri ke, maka itu tidak masalah. Yang kata sunat tengok tempat sujud, sebahagian ulama hadis kata hadis itu adalah dhaif. Tapi ingat, ada dhaif tak mestinya kita tak boleh amal, boleh amal. Kalau sembahyang jemaah, sunat tengok pada imam, bukan tempat sujud. Sunat tengok pada imam. Sunat tengok imam. Sebab apa? Nak tengok pergerakan imam. Imam rokok ke sujud. Kadang-kadang kita tak tengok pada pergerakan imam. Imam dah sujud dah. Kita duduk syok sendiri, khayal. Duduk tengok atas. Cantiknya khot ni. Siapa buat ni? Zaidi ke? Ataupun Ustaz Syamsul yang buat? Contoh. Duduk tengok atas. Maka waktu sembahyang berjemaah, sunat tengok pada imam. Terutamanya imam yang baca perlahan, tidak ada mikrofon. Lagi kita kena tengok pada imam. Sebab apa? Takbir tu kalau Allahu Akbar perlahan, tak dengar. Kita duduk termenung tempat lain. Cantik juga surau ni. Berapa ribu dia buat. Tengok atas ke, tengok tempat lain ke, sehingga kita terlepas mengikut imam. Maka disunatkan untuk kita lihat pada imam ketika solat berjemaah. Tengok tempat sujud, itu ada hadis, tapi sebahagian ulama hadis kata hadis yang dhaif. Hadis dhaif boleh beramal, tuan-tuan, bukan hadis maudhu' ni. Jadi sebab tu dah dalam mazhab kita, dalam buku-buku kata sunat tengok pada tempat sujud. Ada qaul dia, ada perbahasan ulama. Boleh tengok tempat sujud untuk fokus kita ketika solat. Tapi kalau kepala bergerak, maka itu makruh. Kalau mata menilau, itu tidak ada masalah. Tapi ingat, kalau menyebabkan hilang khusyuk, maka tak seronoklah sembahyang kita. Sembahyang sah, sempurna segi zahirnya, tapi batin khusyuk tu kurang. Tetapi kalau anggota besar tadi lebih 3 kali, mazhab Syafi'i tak boleh, melainkan ada keuzuran, terlalu banyak keuzuran. Contohnya kita sembahyang tepi pantai, sembahyang tu angin terus tiup, kita pakai kain sarung, underwear tak pakai. Apabila angin bertiup tu, maka kita terus cepat-cepat tutup kain terselak tadi. Maka walaupun lebih 10 kali kita anggota besar bergerak, maka tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab ada keuzuran untuk tutup aurat ketika solat. Tak ada masalah. Kalau main-main biasa je, main janggut, batal dah sembahyang sengaja tanpa ada keuzuran, tak boleh. Tanpa ada keuzuran, gerak lebih 3 kali. Anggota kecil tak apa, jari tak masalah. Telinga bergerak boleh, hidung bergerak boleh, mata bergerak boleh, kening bergerak boleh. Ulama kata zakar kita bergerak pun boleh. Kaki bukan anggota kecil, besar. Melainkan jari kaki tak apa. Tengok ulama bahas sehingga zakar kita bergerak.
Waktu subuh pak suka. Baru bangun pagi. Tak sempat nak macam-macam lah, nak tidur ke nak mandi ke apa, tengah ambil wuduk, bergerak. Maka ulama kata bergerak dalam kain dimaafkan, tak ada masalah, sebab itu anggota kecil. Anggota besar tangan, kaki, dada kita jangan berarah ke arah lain daripada arah kiblat. Dada kena jaga, sebab dada mesti wajib arah kiblat, jangan bergerak. Maka apabila kita buat macam tu, sempurnalah solat kita segi zahirnya. Bab khusyuk ke bab apa tu, insya-Allah minggu depan kita akan bincang tentang perumpamaan solat batin. Tadi bab zahir. Minggu depan lah. Jangan tak datang minggu depan tu. Nama escape contain tak dapat tahu lah. Saya tak akan ulang benda yang sama. Tak akan ulang lah. Okey, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.